Buatlah tiap-tiap petang habis training saya dengan dia kan. Dia crossing, saya jumping. Boleh kata hari-hari saya buat dengan Malik. And then the next game, saya score pakai kepala. Bila saya score pakai kepala, dia cakap apa? Tengok kau boleh score pakai heading. Bukan tak boleh. Saya cakap dengan dia, aku tutup mata. Dia pun gelak kan. Dia cakap macam tu lah. Okey, sebelum abang cerita mengenai pasukan Selangor di Division 1, jangan lupa subscribe. Macam tak biasa pula kan. Subscribe, tekan je. Betul, ada yang kata apalah pergi ke Selangor, Selangor jatuh Division 2, awak Division 1 nak main Division 2. Jadi saya dalam masa sama ambil satu challenge tau. Tak apa, pasukan ni Division 2, aku akan cuba. Setiap pemain, setiap orang ada matlamat masing-masing. Bila saya dah turun ke Division 2 daripada Division 1, saya mesti nakkan pasukan saya berjuang berhabis-habisan. Dan saya sendiri ada target. Jika saya berjaya membawa pasukan Selangor naik balik dalam masa sama, prestasi dan confidence saya akan jadi lebih tinggi. Daripada Division 2, Alhamdulillah pada tahun tu kita berjaya menjadi juara. Dan saya menjaringkan gol last perlawanan sebelum kita nak ambil cup tu di Perlis. Masa tu tight tau. Sabah, Singapura. Perlis bertemu dengan Selangor. So Selangor kena menang. Jadi first half masih 0-0. Second half di bilik persalinan, Dato' Ain bagi tahu, tolong carikan gol. Alhamdulillah di separuh masa yang kedua saya menjaringkan hat-trick untuk perlawanan tu, dan seterusnya kita menjadi juara Division 2 dan terus kita naik ke Liga Pertama. Masa 1992 kita Division 2. Okey, matlamat kita untuk ke Division 1. Jadi bila kita berjaya menjadi juara dan terus ke Division 1, saya rasa tahun tu memang kepuasan lah. Sebelum saya ke Selangor, ramai yang mengatakan apa lah kan, pergi Division 2 lah, bukan senang. Ingat senang-senang ke boleh naik atas. Tapi Alhamdulillah dengan usaha sama semua pemain, sebab kita ni semua dah macam adik-beradik tau. Zaman tu Selangor dia macam family. Kita usaha sama-sama dan akhirnya kita berjaya dan terus ke Division 1 untuk next year. Okey, selepas bersama Selangor menjuarai Division 2 dan seterusnya lah saya dengan Selangor, nak cakap populariti tu boleh katakan popular jugalah kan. Tak adalah. Sekarang kalau kita cakap, oi popular, kan kena bantai lah. Adalah bantai. Poyo lah mamat ni kan. Tak, sebenarnya adalah sikit. Pergi mana tu orang kenal. Dan saya pernah ni kita cerita pasal orang cakap apa, populariti lah kan. Sebenarnya bukan populariti, diorang meminati. Sebab saya bukan artis, saya pemain bola sepak. Saya pernah pergi sekali pasar Ramadan di Selayang, bulan puasa. Saya nak, masa tu kita break, belum ada training lagi. So saya pergi sana, ingat nak beli juada untuk buka puasa. Saya pergi je, kita masuk, orang kenal kita yang berniaga kawasan-kawasan Selangor. Saya beli air satu dapat dua, beli nasi lemak satu dapat dua. Last kali saya dah macam shopping kan. Saya pun tak tahu kan. Saya pun cakap, oi banyak ni kan. Tapi apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka semua yang telah memberi. Tak perlu bayar. Itu yang pengalaman hidup saya lah. Dalam bulan puasa saya pergi pasar Ramadan, saya tak perlu keluarkan duit. Semua yang meniaga tu minat Selangor, dia bagi je kepada saya. Macam saya katakan tadi, penuh kiri kanan. Dan balik saya bagilah jiran-jiran. Masa tu orang cakap apa, momen yang tak boleh saya lupakan lah. Okey, selepas juara kita ke Division 1 1993. Dalam 1993 tu sepanjang karier untuk tahun tu boleh dikatakan okey, tak adalah cemerlang sangat pasukan Selangor, tetapi boleh maintain sebab kita daripada Division 2 kita naik Division 1 dan kita maintain kerana kita tengah mencari rentak
dan mencari pemain import, dalam masa sama mencari pemain-pemain yang lebih agresif untuk menjadi juara di masa akan datang. Pada tahun 1993 tu, dalam masa yang sama, pasukan Selangor telah buat yang terbaik. Jadi management pun puas hati. (1993), dalam masa sama saya mengalami fracture dekat tangan saya. Fracture ni apa retak kan. Retak. Fracture lah, senang cakap fracture kan. Jadi saya kena masa latihan, masa training, tengah main tenang-tenang bola, bergurau dengan Malik Rahman, dan Malik tertendang, betul-betul kena dekat ibu jari saya. Saya rasa sakit, tapi saya tetap juga menjalani latihan. Saya tengok apsal biru. Besoknya masa malam tu saya rasa apsal sekejap tajam, sekejap sakit lah kan, tajam. Dia macam berdenyut. Tajam lah, dia berdenyut. Tak boleh tidur sampai pagi. Saya telefon doktor. Doktor cakap, okey, pergi hospital universiti. Saya pun pergi. Rupanya saya ada fracture. Saya tak dibenarkan untuk bermain. Saya tak nak macam tu. Doktor cakap, tak boleh man, kau kena rehat. Ambil masa juga ni, sebab dia tangan kan, tangan banyak tulang-tulang kecil. Saya cakap dengan Datuk Aini, Datuk, saya nak turun juga main. Saya tak nak rehat, saya nak main juga. So doktor pun berbincang dengan Datuk Aini, dan diorang menempah fiberglass tau. Saya tak pakai simen tau, ringan sikit, lebih kurang macam Gary Lineker. Kebetulan masa tu Gary Lineker pernah pakai. Jadi saya pakai tu import daripada Jepun, tak silap saya. Tok ini suruh doktor dapatkan. Saya pakai, mula-mula tak selesa, tapi lama kelamaan okey. Hampir sebulan juga saya pakai. Tapi dalam game saya tetap turun bermain. Dah tentulah pemain-pemain, rakan-rakan dah tentu lagi sukalah sebab saya bermain. Cuma diorang risaukan tangan saya lah. Semangat juang saya memang bermati-matian untuk pasukan Selangor. Walaupun doktor tak bagi saya main kerana keretakan, jadi saya tetap nak main juga. Itulah istimewanya tim Merah Kuning, dan itulah jiwa saya. Gol! Sebenarnya dalam masa sama 1993 tu, saya banyak latihan bersama Malik Rahman. Terus terang saya cakap, saya kepala tak apa sebut kepala pula kan. Ini kepala bapak kau. Heading sebenarnya, saya memang kurang heading. Boleh kata semua pemain yang kenal saya dia tahu, Azman heading dia ada kurang sikit. Tapi kalau kaki, kau jangan buat pasal. Jadi Malik dia cakap dengan saya, Man, aku crossing kau tanduk. Dan saya pun buatlah tiap-tiap petang habis training saya dengan dia kan. Dia crossing, saya jumping. Boleh kata hari-hari saya buat dengan Malik. And then the next game, saya score pakai kepala. Bila saya score pakai kepala, dia cakap apa? Tengok kau boleh skor pakai heading, bukan tak boleh. Saya cakap dengan dia, aku tutup mata. Dia pun gelak kan, cila. Dia cakap macam tu lah. Maksudnya saya kepala memang kurang lah. Heading. Weh, jangan sebut kepala, banyak meaning tu. Heading saya weakness. Setiap pemain mesti ada kekurangan. Tak ada pemain yang perfect. Setiap pemain ada kekurangan dan setiap pemain ada kelebihan. That's why tim bola sepak ni teamwork. Pasal kita kena bersatu. Pemain ni dia mungkin ada kelebihan dia kat sini, yang ni kelebihan dia kat sini, yang ni kelebihan dia kat sini. Itulah yang saya buat. Berbulan-bulan saya buat dengan Malik Rahman. Dia crossing, saya tanduk. Dia crossing, saya tanduk. Last sekali saya pula crossing, suruh dia tanduk. Habis kepala dah biol. Okay, perlawanan yang paling saya ingat lah pada tahun tu, bertemu dengan pasukan PDRM Polis Diraja Malaysia di Stadium Merdeka. Bila sebut Stadium Merdeka ni, saya dah boleh imajinasi penonton dia macam mana kalau sebut Stadium Merdeka ni masa zaman tu lah. So pertemuan dengan PDRM, tak silap saya
kita menang 10 tau. 10-1 tak silap. Dan dalam masa sama, yang masih saya ingat, saya menjaringkan 4 gol. Itulah yang orang cakap apa, momen yang saya ingat lah. Ingat-ingat lupa lah. Tapi dalam masa sama, saya masih pakai fiberglass dan Selangor menang 10-1 dan saya menjaringkan 4 gol pada perlawanan malam tu. Untuk Division 1 dengan Selangor, pengalaman-pengalaman yang abang ada masa tahun yang kedua bersama Selangor memang tak dinafikan lah. Datuk Aini memang seorang pengurus yang menjaga kebajikan pemain. Semua pemain boleh dikatakan happy lah dan sebagai satu keluarga. Itu yang membezakan Selangor pada tahun 90-an. Yang tak boleh nak kita lupakan lah. Abang sendiri lah lupakan lah. Yang macam abang cakap tadi pasal kebajikan, habis saja game, Datuk Aini terus bagi bonus. Itu yang kita orang tak boleh lupa. Boleh kata semua pemain, baju JC masih basah lagi, Datuk Aini dah sediakan bonus untuk pemain-pemain sebab hanya menang saja dapat bonus. Itu kelebihan Datuk Aini. Dalam masa sama, bonus tu adalah untuk pemain-pemain yang telah berjuang. Jadi dia bagi insentif lah untuk menaikkan lagi semangat kita orang. Kerana bola sepak ni kebajikan amat penting. Kalau nak tahu bonus yang Datuk Aini selalu bagi lah, dia tengok pada home away lah. Kalau away lebih sikit lah. Kalau home, standard je lah. Amount abang tak boleh sebut lah. Tapi Alhamdulillah lah. Sebab Datuk Aini memang menjaga kebajikan dan juga Tan Sri Matat. Sampai sini saja cerita abang untuk bersama pasukan Selangor pada tahun 93. Dan selepas ni, nantikan. Selepas ni dia ada pelik sikit cerita dia. Kalau abang nak cerita, tak menarik. Sekarang pun, bulu roma pun dah mula naik ni kan. Kalau nak ceritakan kisah ni, kita tunggu. Subscribe channel The Azman Adnan.